Hai, nama saya Nurmaini binti Abdullah dan nama matrik saya 270149. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian muamalat. Okey, dari segi bahasa, muamalat berasal daripada perkataan amalah, yu'amilu dan muamalah. Ini menerangkan bagaimana seseorang bertindak atau berkelakuan terhadap individu lain. Dari segi istilah pula, muamalat merujuk kepada mana-mana panduan atau perjanjian yang ada antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan harian mereka, terutamanya dalam hal perdagangan dan perniagaan. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalat adalah hukum Allah yang mesti dipatuhi dan dihormati dalam pergaulan sosial demi menjaga hak setiap orang. Menurut syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang merangkumi bidang ekonomi dan sosial Islam, muamalah juga merupakan kaedah atau peraturan yang digunakan dalam hubungan manusia untuk memenuhi kehendak antara satu sama lain. Semua peraturan syariah yang berkaitan dengan urusan dunia seperti meminjam, menjual dan membeli juga terkandung dalam muamalat. Allah Subhanahu Wa Taala memegang segala khazanah dunia, sama ada di permukaan bumi atau di dasar laut. Manusia telah mendapat harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu dan kemahiran yang telah diberikan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan dunia ini mudah untuk kamu gunakan. Oleh itu, berjalanlah kamu di segenap pelosok bumi dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu, dan ingatlah kepada Allah tempat kembalimu, dibangkitkan dan takutilah kemurkaannya. Okey, seterusnya tujuan fi'il muamalat. Yang pertama, penerapan muamalat dalam pertumbuhan ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah kemungkaran dalam pemilikan harta seperti penindasan, penipuan dan perampasan. Hal ini kerana kehendak manusia yang tidak terbatas. Bagi mengelak daripada dikuasai oleh kehendak manusia, maka peranan tazkiyah dalam menahan hawa nafsu adalah amat penting. Tujuan kedua ialah mencapai keredaan Allah di dunia dan akhirat. Allah telah mengurniakan kepada manusia tanggungjawab mentadbir alam sebagai khalifah. Oleh itu, segala yang dilakukan manusia termasuk berniaga dan berjual beli adalah untuk mendapat. Hai, nama saya Nurmaini binti Abdullah dan nama matrik saya 270149. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian muamalat. Okey, dari segi bahasa, muamalat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip asal dalam fiqh muamalat. Yang pertama, semua urusan muamalat adalah harus. Semua urusan muamalat adalah harus seperti jual beli di sisi undang-undang. Tetapi jika ada nas syarak yang melarangnya, ia menjadi haram bagi manusia. Seperti yang telah disebut dalam surah Al-Imran ayat 29 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Dan dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Yang kedua, hak antara manusia dengan manusia lain. Larangan terhadap memakai harta yang bukan milik mereka adalah hak pertama yang mesti dijaga oleh setiap manusia. Syariat Islam melarang amalan menerima riba. Ayat 23 surah Al-Imran yang bermaksud, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakai riba berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Seterusnya, merampas hak orang lain seperti dengan amalan perniagaan yang tidak jujur untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak mereka adalah dilarang. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 66 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang berdosa, padahal kamu mengetahui. Seterusnya, manusia tidak dibenarkan mengkhianati orang lain atau melakukan perbuatan pecah amanah. Surah Al-Anfal ayat 27 menyebut perkara ini yang bermaksud, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu
sedangkan kamu mengetahui salahnya. Peniaga juga dilarang mencampuri urusan peniaga lain. Sebagai contoh, apabila menjalankan perniagaan di luar bandar, peniaga bandar cuba mengelak daripada peniaga kampung. Peniaga bandar akan membeli barangan dari luar bandar dengan harga yang murah dan menjualnya semula dengan harga yang mahal. Hal ini adalah salah kerana ia merugikan peniaga luar bandar. Berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Muslim dan Al-Bukhari yang bermaksud, janganlah orang bandar menjual untuk orang desa. Biarlah manusia diberi rezeki sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, tidak halal bagi orang yang beriman untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Selain itu, menyalahi undang-undang untuk syarikat menawarkan harga yang murah sebagai tarikan kepada pelanggan apabila rundingan harga sedang dijalankan walaupun harga sebenarnya lebih tinggi. Berdasarkan hadis riwayat oleh Muslim dan Al-Bukhari bermaksud, jauhilah kamu daripada bersangka-sangka kerana sangkaan itu bicara yang paling dusta. Janganlah kamu intai mengintai, dan janganlah kamu sengaja mengumpat harga yang tinggi dari pembeli, iaitu berpura-pura hendak membeli sesuatu barang dengan meletakkan harga yang tinggi dari pasaran dengan tujuan mengumpat pelanggan agar mengikuti harganya. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, berakhlak mulia. Islam telah menyeru umatnya untuk sentiasa bersikap baik di dalam semua urusan mereka dan melarang kemungkaran. Sebagai contoh, Islam menggalakkan kejujuran sebagai standard akhlak untuk aktiviti muamalat. Islam mengharamkan segala bentuk penipuan termasuk menyembunyikan kelemahan sesuatu produk atau barangan sebelum menjualnya. Jika kemudaratan produk atau barangan itu disembunyikan, pengguna akan mengalami kerugian. Menurut riwayat Al-Hakim bermaksud, tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu jualan, melainkan hendaklah dijelaskan segala kekurangannya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui segala keaiban, melainkan hendaklah dinyatakan. Okey, yang keempat, memberi manfaat kepada masyarakat Islam telah mengharamkan beberapa jenis muamalat seperti berjudi, menjual daging, khinzir, bangkai, berhala dan perkara-perkara lain yang memudaratkan manusia dan masyarakat. Seperti diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim bermaksud, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharam menjual arak, bangkai, khinzir dan berhala. Dan riwayat Ahmad yang bermaksud, sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, dia juga telah mengharamkan keuntungan daripadanya. Yang kelima, tidak menyebabkan kehilangan hak padanya. Islam mengharamkan pelbagai amalan muamalat, antaranya al-murabahah, penjualan haiwan semasa hamil, dan penjualan barang yang tidak boleh pindah milik. Berdasarkan hadis yang diriwayat oleh seorang Muslim yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada al-murabahah. Al-murabahah merujuk kepada amalan menjual barang kepada pelanggan sebelum pembeli benar-benar melihat secara keseluruhan. Al-mulamasah pula memegang sesuatu barang tetapi tidak memberikan perhatian sepenuhnya. Kedua-dua pemilik dan penjual ini dipengaruhi oleh perkara apabila ia berlaku. Akibatnya terdapat kemungkinan barangan itu tidak berada dalam bentuk yang sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda mengharamkan menjual janin dalam kandungan ibunya. Okey, yang keenam dan yang terakhir adalah tidak meninggalkan kewajipan lain walaupun Islam walaupun Islam melarang jual beli yang cuai atau melalaikan, ia tidak melarang umatnya. Sebagai contoh, seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip asas dalam fiqh muamalat. Yang pertama, semua urusan muamalat adalah harus. Semua urusan muamalat adalah
harus seperti jual beli di sisi undang-undang. Tetapi jika ada nas syarak yang melarangnya, ia menjadi haram bagi manusia. Seperti yang telah disebut dalam surah Al-Imran ayat 29 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Assalamualaikum, nama saya Maisara binti Anwar, nama matrik saya 275-392. Saya akan membentangkan tentang penyertaan masalah. Okey, dalam kehidupan seharian, banyak transaksi berlaku di ekonomi, malah aktiviti luar ekonomi juga. Transaksi yang dilaksanakan perlulah berlandaskan dengan syariah. Maksud berlandaskan dalam syariah, mesti akan ada elemen-elemen atau unsur-unsur yang haram yang perlu dijauhi oleh Muslim. Elemen yang dilarang dalam transaksi yang pertama adalah riba, iaitu faedah. Kedua adalah gharar, ketidakpastian. Dan yang ketiga adalah maisir, perjudian. Tetapi, apa yang terjadi pada masa kini, masih ada komuniti Muslim yang melakukan transaksi yang mempunyai elemen-elemen tersebut. Faktornya adalah disebabkan kurangnya pendedahan terhadap unsur-unsur haram itu kepada komuniti Islam. Masyarakat yang kurang peka disebabkan transaksi yang berlaku adalah secara langsung dan tidak langsung. Jadi mereka ini mengambil perkara itu tidak serius. Kadang-kadang ada individu yang tidak menyadari bahawa transaksi yang dilakukan mempunyai elemen haram tersebut. Contohnya seperti penjual yang menjual barangan seperti telefon yang klon yang menyerupai sama dengan telefon yang sebenar, tetapi penjual itu menjual dengan harga telefon yang original kepada pembeli tanpa pembeli tersebut menyedarinya. Di situ kita dapat lihat yang si penjual itu menipu kepada pelanggannya. Jadi situasi tersebut mempunyai unsur gharar dan transaksi tersebut secara langsungnya akan terbatal. Jadi kajian ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada komuniti Islam supaya membuka mata akan elemen-elemen tersebut tidak boleh dilaksanakan di dalam urusan jual beli ataupun transaksi, dan juga akan ada keburukan yang akan berlaku bila melibatkan elemen tersebut. Begitu juga memberi kesedaran. Assalamualaikum, nama saya Maisara binti Anwar, nama matrik saya 275-392. Saya akan membentangkan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini saya akan menerangkan tentang larangan Islam dalam fiqh muamalat. Ekonomi yang dijalankan berlandaskan fiqh muamalat mengikut syariah dapat mewujudkan sebuah negara yang terhindar daripada sebarang penipuan dalam menjalankan aktiviti jual beli, bahkan dapat membendung seseorang daripada memonopoli harta dan sebagainya. Tujuan muamalah ini adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan juga keadilan yang ditegakkan untuk memilikan sebuah harta. Ketika bermuamalat, Islam amat melarang sebarang penindasan berlaku terhadap pembeli maupun penjual supaya kebajikan sesama manusia dapat dijaga. Sejajar dengan itu, jual beli yang mengikut syariah akan membangunkan ekonomi yang bersih dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, keuntungan daripada sumber yang haram. Mengenai keuntungan yang telah diperoleh daripada sumber yang haram, terdapat pandangan dan juga pendapat yang bermuamalah dengan golongan yang mendapatkan sumber yang haram adalah tidak dibenarkan. Sebagai umat Islam, kita dilarang sama sekali untuk terlibat dalam muamalah sebegini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Usahawan juga terlibat dalam kemaksiatan dan dosa jika mereka menerima wang daripada organisasi yang disebutkan di atas untuk berdagang atau membangunkan sebuah perniagaan. Kesimpulannya, kita mestilah menolak penglibatan golongan-golongan yang bermuamalah secara haram supaya ekonomi Islam bertambah maju dan diberkati, malahan dapat membantu memanteras unsur jual beli yang haram. Antara larangan yang diharamkan dalam fiqh muamalat ialah maisir. Maisir adalah perkataan yang bermaksud sesuatu perkara yang diperoleh atau keuntungan yang didapati dengan mudah tanpa berusaha dengan keras. Sebagai contoh, aktiviti perjudian di mana seorang mempertaruhkan sejumlah wang yang banyak dan hanya menunggu keputusan.
Judi dalam erti kata lain adalah suatu transaksi yang dijalankan oleh kedua-dua pihak untuk mendapatkan sesuatu benda yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Dengan itu, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Kesan daripada perjudian ini, dengan pembukaan premis perjudian akan mengheret golongan-golongan yang terdesak untuk menggunakan duit yang akhirnya menjerut mereka ke arah perjudian. Hal ini kerana hikmah pengharaman judi ialah akan melahirkan individu atau masyarakat yang malas berusaha dan hanya bergantung dengan nasib pertaruhan semata-mata. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selain itu, dalam Al-Sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari yang bermaksud, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh dengannya, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis ini menunjukkan pertaruhan adalah perkara yang perlu kita elakkan. Pertaruhan adalah sama seperti perjudian kerana salah seorang akan menang dan salah seorang yang akan kalah. Hal ini demikian, lebih baik kita salurkan wang yang ada untuk urusan yang lebih bermanfaat seperti bersedekah atau membayar zakat. Selain itu, contoh aktiviti yang termasuk dalam perjudian adalah pertandingan, di mana bila menyertai peraduan, biasanya kita perlu membayar yuran. Jika sebahagian daripada yuran adalah perbelanjaan untuk membeli hadiah, maka ia dianggap sebagai perjudian. Hal ini kerana ia termasuk dalam konsep perjudian. Dalam pendaftaran pertandingan tersebut, semua peserta perlu membayar yuran pendaftaran sama rata dalam jumlah yang tertentu, tetapi hanya sebahagian daripada mereka yang akan mendapat hadiah. Definisi riba. Riba dalam bahasa bermaksud tambahan atau mengembang, dan dari segi istilah bermaksud tambahan atau lebihan yang diperoleh daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa mendapat imbalan yang wajar. Contohnya macam bila kita pinjam duit pada seseorang, contoh harganya 100, tapi kita perlu bayar balik duit tu dengan harga 110, dan RM10 itu adalah dikira sebagai riba. Contoh dalil Al-Quran ayat Ali Imran 130 dan juga Ar-Rum ayat 39. Juga terdapat dalam hadis, iaitu Allah melaknat pemakan riba yang memberi makan dua orang saksinya dan juga jurutulisnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan tujuan pengharaman riba ni adalah untuk mengelakkan berlakunya penindasan ke atas orang yang memerlukan. Okey, dan untuk jenis-jenis riba, terdapat dua jenis riba yang utama, iaitu riba al-buyu dan juga riba al-duyun. Riba al-buyu ini adalah riba yang berlaku dalam akad jual beli barang ribawi, dan riba al-duyun iaitu riba yang berlaku dalam akad pinjaman hutang. Seterusnya, gharar. Definisi gharar dari segi bahasa adalah risiko atau kecenderungan. Dari segi istilah pula adalah suatu transaksi jual beli yang tidak diketahui dan yang mengandungi ketidakjelasan. Contohnya macam kita beli sesuatu barang dari seseorang dan
barang itu tak macam apa yang digambarkan. Juga terdapat informasi yang tidak diberitahu sewaktu kita membeli barangan tersebut. Contoh dalil adalah dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 188, dan juga terdapat hadis iaitu Rasulullah SAW melarang jual beli yang menggunakan anak batu dan gharar. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis gharar ni ada dua, iaitu al-taghril al-qawli dan juga al-taghril al-fi'li. Al-taghril al-qawli adalah penipuan melalui percakapan, manakala al-taghril al-fi'li adalah penipuan melalui perbuatan. Okey, dan pengharaman gharar ni adalah untuk mengelakkan berlaku pertelingkahan antara penjual dan pembeli. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya Nurul Fatimah Azhan bernombor metrik 270061 akan meneruskan pembentangan ini dengan bahagian 4.0, iaitu perbincangan. Perbincangan yang pertama ialah aplikasi fiqh muamalat dalam sistem kewangan Islam. Kontrak fiqh dalam sistem kewangan. Fiqh muamalat mempunyai sekurang-kurangnya 25 akad transaksi. Sekiranya kontrak dalam fiqh muamalat berkaitan dengan urusan perniagaan dan merujuk kepada apa yang diamalkan oleh sistem kewangan semasa, ia boleh diklasifikasikan kepada 4 kategori utama, iaitu urus niaga, pembiayaan, perantara dan kebajikan sosial. Konsep dan kontrak sosial ini akan dimasukkan ke dalam produk kewangan Islam. Yang pertama ialah kontrak urus niaga. Transaksi utama ialah pertukaran barangan, iaitu boleh dilakukan melalui barang dengan barang, barang dengan harga tunda atau harga dengan barang tertunda. Antara akad yang digunakan ialah akad salam, akad istisna dan sebagainya. Yang kedua ialah kontrak pembiayaan. Kontrak pembiayaan ialah kontrak di mana kredit atau hutang diwujudkan dan ditawarkan. Ia menyokong perdagangan dengan berfungsi sebagai saluran untuk penjanaan wang dan pergerakan sumber antara pelabur dan pengusaha. Beberapa kontrak yang digunakan termasuk murabahah, mudarabah, musyarakah dan ijarah berasaskan aset. Yang ketiga ialah kontrak perantaraan. Kontrak perantaraan memudahkan dan menyelaraskan pelaksanaan kontrak urus niaga dan pembiayaan. Ia adalah tindakan ejen yang bertindak sebagai perantara bagi pihak pemodal dan pengusaha. Ejen akan diberikan balasan melalui pelbagai kontrak termasuk perkongsian, perkhidmatan berasaskan bayaran dan takaful. Ejen boleh menggunakan kontrak mudarabah atau musyarakah dalam perjanjian perkongsian. Perkhidmatan berasaskan bayaran boleh disediakan melalui kontrak seperti kafalah, ja'alah, amanah atau wakalah. Yang keempat ialah kontrak kebajikan sosial. Kontrak ini dibuat antara individu dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka yang kurang bernasib baik. Kontrak wakaf dan kod Al-Hasan adalah contoh kontrak amal ini. Dalam sistem perbankan Islam, walaupun menjalankan fungsi perbankan yang sama seperti bank konvensional, namun ianya agak berbeza dengan bank konvensional kerana prinsip Islam yang perlu dipatuhi. Tambahan pula, cara pengantaraannya ialah dibezakan daripada bank konvensional kerana kontrak asas yang berbeza. Seterusnya, garis panduan kadar pengambilan untung berdasarkan perspektif fiqh muamalat. Pengambilan untung berlipat kali ganda yang tidak setanding dengan kerugiannya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Itu menjelaskan alasan bahawa pengambilan untung berlipat kali ganda adalah sama dengan riba yang dilarang dalam Islam kerana ia membawa kepada kezaliman dan penindasan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil,
Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Oleh itu, untuk mencapai keadilan dan kesaksamaan, keuntungan mesti diambil mengikut risiko dan keuntungan. Seperti yang disebutkan dalam kaedah fiqh bahawa keuntungan harus selari dengan kerugian atau kerugian harus selari dengan keuntungan. Muamalah Islam banyak menetapkan strategi penjanaan keuntungan yang tidak keterlaluan seperti berikut. Yang pertama ialah harga pasaran digunakan untuk menentukan harga barang. Hasilnya, keuntungan dan liability adalah konsisten dan adil antara penjual dan pembeli, yang bermaksud apabila berurusan dengan sesiapa saja, setiap pihak memperoleh keuntungan dan liability yang sama. Yang kedua ialah kerajaan boleh mengawal harga produk dan tahap keuntungan yang diperolehi oleh perniagaan, iaitu membolehkan harga pasaran komoditi stabil dan sebarang tindakan manipulasi dapat dicegah. Akibatnya, harga barangan akan kekal stabil dan pembeli akan dilindungi daripada ditipu. Yang ketiga ialah pengambilan untung pada kadar separuh, 2 kali ganda atau 3 kali ganda bergantung pada keadaan perbelanjaan tambahan yang ditanggung. Contohnya seperti menilai tenaga kerja penjual, kos pemerolehan dan kos liability dalam mendapatkan dan menyimpan barangan tersebut. Walaupun undang-undang Islam tidak menetapkan kadar pengambilan untung, terdapat kadar tertentu yang boleh dikawal melalui sumber dan prosedur syariah yang sahih. Pengawasan syariah di institusi kewangan. Dewan Pengawasan Syariah amat penting kepada pelaksanaan undang-undang syariah di institusi kewangan. Dengan pengawasan syariah ni boleh menjadikan tempat perbincangan mengenai prestasi lembaga kewangan syariah untuk mencapai objektif perniagaan. Peranan Dewan Pengawasan Syariah ni dia boleh melibatkan perundingan dengan pakar syariah untuk memastikan tiada perkara yang bertentangan dengan undang-undang syariah. Ahli Dewan Pengawasan Syariah ni mesti memenuhi beberapa keperluan untuk melaksanakan tugas mereka agar tidak ada unsur riba, maisir dan gharar seperti yang disebut dalam permasalahan kajian kami ini. Dengan meningkatkan saiz dan kekerapan masyarakat, Dewan Pengawasan Syariah ni boleh meningkatkan operasi perbankan dalam meningkatkan ekonomi Islam. Okey, makasih syariah ni dapat dilihat sebagai sejenis ilmu ataupun hikmah yang dijunjung oleh Allah dalam bentuk undang-undang. Dalam aktiviti ekonomi Islam, khususnya dalam transaksi perbankan dan korporat, pelaksanaan makasih syariah ni sangat penting kerana kewangan Islam tidak dapat berfungsi disebabkan kerumitan prosedur kewangan semasa. Banyak ulama syariah berpendapat bahawa makasih syariah ni dapat menangani masalah ekonomi Islam. Jadi di sini lembaga kewangan syariah ni kenalah merancang dalam kerangka ekonomi Islam supaya objektif ekonomi Islam boleh membawa makasih syariah ni sebagai aplikasi utama untuk ekonomi Islam. Okey, makasih syariah ni adalah matlamat yang ditakrifkan oleh syariah untuk dicapai kemaslahatan umat manusia merangkumi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta serta mengelakkan sebarang kemudaratan bagi manusia. Kaedah pengambilan untung juga perlu diambil kira kedudukan daruriyat, hajiat ataupun tasniat. Setiap keuntungan yang diperolehi dalam kategori barangan dan juga perkhidmatan mesti membawa manfaat dan kebajikan kepada ekonomi Islam. Okey, jadi banyak kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa bagaimana zakat dan juga wakaf ni boleh membantu merancangkan lagi program pembangunan ekonomi dengan menangani isu-isu sosioekonomi dari sudut makasih syariah. Sementara itu, dapat disimpulkan di sini bahawa makasih syariah ni boleh menggalakkan penerapan tujuan, matlamat, nilai dan semangat Islam. Sudah pasti di sini lebih menguntungkan daripada meletakkan penekanan yang berlebihan pada komponen teknikal ataupun undang-undang.
Makosid syariah ni juga berfungsi sebagai panduan bagi pakar-pakar syariah dalam mengambil kira perubatan zaman yang menyeru kepada perubahan tabiat dan tuntutan manusia dalam sosial ekonomi dan politik sebelum menetapkan sebarang ketetapan ataupun fatwa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Muzaimi dan nombor matrik 2757757. Hari ini saya akan teruskan perbincangan dengan cadangan penambahbaikan. Untuk cadangan penambahbaikan ini, saya bahagikan kepada 3 kategori, iaitu sektor kerajaan, sektor swasta dan sektor kebajikan. Yang pertama ialah sektor kerajaan. Okey, apa yang kerajaan boleh lakukan untuk memastikan sistem fiqh muamalat ini berjalan dengan lancar ialah dengan memantau kegiatan ekonomi semasa dan memberi pendedahan secara berterusan tentang praktis sistem berasaskan fiqh muamalat dalam setiap transaksi perniagaan. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan platform-platform kepada peniaga ataupun pihak perbankan sendiri cara pelaksanaan sistem fiqh muamalat seperti yang disyariatkan. Seterusnya, badan bertanggungjawab seperti JAKIM perlulah menggalas tanggungjawab di mana mereka perlu memastikan sistem itu dapat dijalankan dengan baik serta seiring dengan isu-isu muamalat kontemporari semasa. Misalnya, sebelum ini kita sering mendengar hujahan tentang kelebihan perbankan konvensional dan perbankan Islam. Ada sesetengah masyarakat memandang perbankan Islam ini sangat tidak adil kerana mementingkan mengaut keuntungan yang lebih tinggi pada perbankan daripada sistem perbankan konvensional. Jadi, pihak bertanggungjawab ini perlulah mencari peluang dan ruang untuk menjelaskan isu ini kepada masyarakat supaya masyarakat lebih faham apa yang cuba disampaikan dan diamalkan tentang sistem perbankan Islam dan kegiatan perniagaan yang dijalankan menurut Islam. Seterusnya, institusi zakat perlu mengkaji semula sistem yang sedia ada dan bentukkan satu pelan mesra pelanggan di mana pelanggan mudah terdedah dengan maklumat sistem fiqh muamalat yang cuba diadaptasi dalam kehidupan seharian. Misalnya, kita tahu semua masyarakat perlu membayar zakat dan zakat juga terdapat dalam pelbagai kategori. Misalnya, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat pertanian dan lain-lain. Jadi, untuk membantu masyarakat lebih memahami konsep zakat ini, pihak kerajaan perlu berusaha memberi pendedahan tersebut kepada mereka. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan sektor yang kedua, iaitu sektor swasta. Di bawah sektor swasta terbahagi kepada 2, iaitu institusi kewangan dan usahawan. Bagi institusi kewangan, mereka perlu mengkaji semula sistem yang sedia ada di institusi perbankan. Adakah ia selaras dengan sistem fiqh muamalat yang digunakan sekarang? Masih relevan ataupun tidak? Seperti yang kita ketahui, perbankan konvensional juga turut menyediakan perkhidmatan perbankan Islam. Di bawah setiap bank ada dia punya produk-produk yang tersendiri. Jadi, mereka perlu berfikir bagaimana nak menarik minat pelanggan dalam masa yang sama. Dedahkan mereka dengan apa ciri-ciri perbankan Islam yang mesti diikuti. Misalnya, pihak institusi kewangan perlu mengenal pasti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan itu terhindar daripada unsur riba, gharar dan maisir. Kemudian mereka juga perlu melihat semula struktur perbankan Islam yang sedia ada dan aplikasikan konsep fiqh muamalat dalam setiap proses transaksi yang dijalankan. Seperti kita ketahui ada proses
Antara produk yang ditawarkan ialah mudharabah, ijarah dan sebagainya. Jadi, bagaimana kesemua produk ini dapat dijalankan dan diadaptasi dengan baik oleh pelanggan. Di samping mereka memahami apa perkhidmatan yang mereka dapat. Seterusnya ialah usahawan, di mana para usahawan perlu menghadiri kursus berkaitan pelaksanaan transaksi perniagaan ataupun jual beli dalam Islam. Misalnya, mereka menghadiri seminar-seminar supaya mereka diberi pendedahan bagaimana transaksi perniagaan menurut Islam itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu, mereka juga boleh menghadiri kursus halal supaya mereka terdedah transaksi perniagaan yang mereka lakukan itu terhindar daripada unsur riba, maisir dan gharar. Di samping itu, mereka juga perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan maupun pihak bertanggungjawab berkaitan perihalan pengamalan kegiatan fiqh muamalat dalam perniagaan. Di samping, mereka juga perlu membayar zakat yang telah ditetapkan mengikut syarak. Hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan usahawan supaya mereka lebih terdedah untuk sikap memberi dan bersedekah kepada golongan yang memerlukan. Di samping, ia juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Yang terakhir ialah galakan. Pihak bertanggungjawab perlu memberi galakan kepada para usahawan untuk membayar zakat perniagaan setiap sekali 1 tahun. Di mana dengan bayaran zakat itu, ia dapat membantu masyarakat yang lebih memerlukan dalam pelbagai aspek, misalnya keperluan asas dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah sektor sosial, di mana sektor sosial ni juga merupakan sektor yang sangat penting sama yang penting dengan sektor yang lain, di mana ia dilakukan dengan menggunakan harta milik persendirian awam dan ia juga boleh dikaitkan dengan Baitulmal. Antara penambahbaikan dan manfaat yang boleh diberikan oleh sektor ini ialah, salah satunya ialah zakat, kedua ialah pemberian secara sukarela, yang ketiga ialah wakaf, yang keempat ialah pinjaman kebajikan. Sebagai contoh, di negara kita Malaysia, banyak pihak-pihak bertanggungjawab seperti kerajaan sendiri, NGO dan para usahawan tidak lekang dan tidak ringan tulang untuk menyumbang bakti kepada masyarakat. Jadi dengan adanya sektor sosial ini, ia dapat membantu banyak golongan, misalnya penambahbaikan sekolah, bantuan persekolahan, bantuan perumahan dan lain-lain. Terima kasih. Kesimpulannya, sistem muamalat adalah penting kepada pengurusan kewangan di sesebuah negara. Ini disebabkan sistem muamalat adalah merupakan kaedah yang paling berkesan dan bebas kesilapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip asas muamalat adalah berpandukan kepada kejujuran dan keadilan dalam sebuah keadaan, terutamanya ketika membeli dan menjual. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman ayat 9 yang membawa maksud, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Larangan fiqh muamalat dalam ekonomi Islam adalah riba dan gharar. Ahli-ahli ulama merumuskan peraturan dalam fatwa dan undang-undang bagi mengelakkan bahaya riba dan gharar. Walau bagaimanapun, kerumitan sistem kewangan yang moden telah menimbulkan pelbagai masalah. Hal ini memaksa peraturan menjadi lebih fleksibel. Oleh itu, kita memerlukan kerangka kerja baru yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa penyelidik telah menawarkan kerangka yang baru melalui maqasid syariah, iaitu dipercayai mempunyai penyelesaian untuk kewangan Islam pada masa kini.
Dengan kehadiran makasih syariah, pihak berkepentingan kewangan syariah tidak perlu lagi bertemu dengan peraturan yang ketat dalam melemahkan inovasi ekonomi, terutamanya dalam bidang kewangan syariah. Ia juga mempunyai sumbangan yang besar dalam 3 aspek. Yang pertama, ia menjelaskan larangan fee muamalat dan pelbagai akad. Kedua, menghubungkannya dengan makasih syariah sehingga peraturan sedia ada tidak menghalang aktiviti kewangan. Yang ketiga, melalui peraturan dalam kewangan syariah. LKS masih memerlukan penyelidik cekat dan profesional serta berpengalaman dan masih boleh dibangunkan di fiqh muamalah kontemporari, terutamanya berkenaan kontrak dalam kewangan Islam institusi. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan yang penting. Pertama, larangan terhadap riba dan wara perlu disampaikan kepada semua masyarakat Islam, memandangkan kerumitan topi riba adalah lebih sukar daripada wara. Tambah pula, hukuman riba itu jauh lebih berat. Jadi, ia memerlukan kaedah yang lebih mendalam dan jelas sehingga isu riba menjadi lebih mudah difahami oleh masyarakat Islam. Yang kedua, makasih syariah tidak boleh digunakan untuk melarang masalah dengan peruntukan yang pasti. Tetapi makasih syariah patut menyediakan penyelesaian pragmatik iaitu fiqh muamalah boleh dilaksanakan dalam aktiviti ekonomi dan kewangan Islam. Akhir sekali, fiqh muamalah adalah bahan asas dalam kegiatan ekonomi Islam.